saya rasa masih mampu untuk membuatkan sesetengah orang melalak lah bila tengok cerita ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi review, dan review kali ni saya akan buat review untuk satu series. So baru satu season, dan series ni adalah series daripada negara Korea dan keluaran Netflix juga. Dan cerita yang saya akan buat review ni adalah cerita yang bertajuk Move to Heaven. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten review-review filem dan review-review series untuk anda pada masa akan datang. Okay, so cerita Move to Heaven ni adalah cerita daripada negara Korea, series yang baru satu season, baru season pertama, dan ramai yang recommend saya untuk tonton. So saya decide untuk tonton cerita Move to Heaven ni. Okay, so cerita Move to Heaven ni mengisahkan tentang seorang budak lelaki autism yang bernama Guru yang mengalami sindrom yang dipanggil Asperger. Asperger ni kalau ikutkan saya search, Asperger ni dia sindrom, dia lebih fokus, ada minat yang tersendiri, lebih bijak, dia mudah untuk tangkap ataupun fokus apa benda yang terjadi di sekeliling dia. So itu adalah Asperger lah, satu sindrom. So Guru ni dia bekerja dengan ayah dia yang menjalankan perniagaan dalam syarikat yang mereka namakan sebagai Move to Heaven. Okay, so Move to Heaven ni adalah sebenarnya nama syarikat yang diuruskan oleh bapa kepada Guru ni. Bapa dia ni normal, macam biasa, cuma Guru ni yang ada masalah ni lah. Dia bukan masalah, dia ada sindrom Asperger. So tugas bapa dan Guru ni dalam company yang dinamakan Move to Heaven ni adalah untuk mengemas barang-barang milik orang yang telah meninggal dunia ataupun telah mati. So orang yang dah mati ni, bilik dia akan dikemas dan barang-barang dia akan disimpan, dan ada barang-barang yang macam personal belongings dia ataupun barang-barang peribadi yang mungkin dekat dengan si mati akan dimasukkan ke dalam satu kotak kuning. Dan itu adalah tugas dan apa yang dibuat oleh bapa Guru dan Guru sendiri dalam syarikat Move to Heaven ni. So dia menguruskan barang-barang orang yang dah pun meninggal dunia. So apa yang berlaku adalah bapa Guru sendiri meninggal dunia. Saya rasa macam sakit jantung. So dia meninggal dunia dan tinggallah Guru ni hidup seorang diri. Sebab sebelum ni Guru ni dia cuma tinggal dengan ayah dia. Dia berdua je. Mak dia dah meninggal dunia, dan adalah seorang budak perempuan jiran dekat depan rumah dia yang selalu bantu Guru ni. Tapi lepas bapa dia dah meninggal, Guru ni tinggal seorang diri. Tapi masih mampu untuk bekerja dan meneruskan perniagaan bapa dia dalam company Move to Heaven tu sendiri. So Guru yang selama ni tinggal cuma berdua dengan bapa dia, dan lepas bapa dia dah meninggal, tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki, pakcik dia, iaitu Sang Gyu yang baru keluar daripada penjara. So pakcik dia ni diwasiatkan oleh bapa dia sendiri untuk menjaga Guru apabila bapa dia dah tak ada lah. Dan pakcik dia ni perangai dia macam dingin sikit, macam ada dendam dengan bapa dia, bapa Guru ni sendiri. Mungkin dendam lama dengan sikap pakcik dia ni yang pengotor. Tapi tak tahu kenapa bapa Guru ni masih nakkan pakcik dia ni untuk menjaga ataupun menjadi penjaga baru kepada Guru. Dan pakcik dia sendiri pun tak tahu kenapa abang dia mewasiatkan dia untuk menjadi penjaga kepada anak dia sendiri. So Sang Gyu iaitu pakcik pada Guru ni menjadi penjaga baru untuk Guru, dan turut membantu Sang Gyu dengan Guru ni adalah budak perempuan iaitu jiran kepada Guru sendiri. Dan mereka masih menjalankan perniagaan Move to Heaven tu bersama-sama, iaitu untuk menguruskan barang-barang mereka yang telah meninggal dunia lah. So kalau korang nak tahu apakah yang terjadi kepada Guru dan pakcik dia, dan apakah pengalaman yang mereka lalui masa menguruskan barang-barang orang yang dah meninggal dunia ni, korang kena tonton cerita Move to Heaven. Okay, so cerita Move to Heaven ni, dia punya cerita dia punya plot cerita dia bagi saya agak unik, agak berbeza, dan impact emosi dia pun sangat-sangat kuat lah. Di mana dalam satu season tu ada 10 episod. Hampir ke semua episod tu dia ada bagi impact emosi sedih yang sangat kuat tau. Dia macam setiap episod tu, hampir setiap episod memang mampu buatkan orang menangis.
bagi saya saya tak adalah menangis setiap episod, tak adalah rasa sedih setiap episod, tapi dia saya rasa masih mampu untuk membuatkan setengah orang melalak lah bila tengok cerita ni. Setiap episod tu dia ada cerita dia sendiri tau. Dia ada cerita dia bila dia menguruskan barang orang yang dah mati tu, ada cerita di sebalik tu yang membuatkan kita rasa sedih, dan impact dia pun sangat kuat. Dan bagi saya lakonan pun sangat bagus, terutamanya lakonan lelaki Gyuru tu sangat bagus dan memberi kesan lah. Dan macam yang saya cakap tadi, setiap episod, setiap barang yang mereka uruskan, orang yang dah mati ni, ada cerita di sebaliknya, dan cerita tu kesemuanya memang sedih. Dan setiap pelakon dalam setiap cerita di sebalik orang yang dah mati tu pun, lakonan diorang sangat bagus tau. Cerita Korea ni saya rasa lately ni memang sangat memberi kesan lah. Dia punya lakonan, dia punya daripada segi sinematografi, emosi. Kebanyakan cerita Korea ni sangat bagus kalau compare dengan cerita Hollywood. Cerita Hollywood kadang-kadang sloppy, messy, dia punya impact pun tak sampai, emosi pun tak sampai. Tapi cerita Korea ni lately ni banyak cerita Korea yang bagus-bagus. Move to Heaven ni adalah salah satu cerita Korea yang bagi saya dia sangat memberi kesan lah kepada penonton. Dan kalau korang suka tengok cerita yang memang cerita-cerita sedih ni, Move to Heaven ni korang kena tonton lah. Okay, so walaupun cerita ni bagi saya dia ada dalam cerita yang bagus, plot cerita yang menarik, emosi, lakonan yang bagus, tapi plot cerita dia bagi saya agak slow burn punya series. Ada part yang memang dia bagi impact yang sedih, tapi nak sampai ke tahap tu dia slow. Mungkin membuatkan setengah orang rasa bosan lah. Dan impact emosi dia, walaupun saya rasa hampir ke semua episod tu ada emosi yang kuat yang buatkan kita sedih, tapi saya tak rasa semua orang yang menonton cerita ni akan sependapat dengan saya lah. Mungkin ada yang rasa tak cukup sedih, mungkin ada rasa yang tak cukup sedih. Dan ada satu episod dalam cerita Move to Heaven ni mengisahkan tentang perhubungan sejenis yang saya rasa macam Netflix masih lagi cuba nak normalisasikan benda-benda macam ni. Move to Heaven ni dia bagi satu impact yang kuat daripada segi emosi, tapi masih ada benda yang saya rasa missing lah, terutamanya plot yang ada kalanya terlalu perlahan, dia turun naik. Dan cerita Move to Heaven ni saya rasa yang buatkan dia menarik disebabkan ada cerita dalam cerita tau. Ada cerita di sebalik semua perkara ataupun urusan barang-barang si mati yang membuatkan kita rasa nak tengok lagi untuk next episode. Dia keseluruhan cerita sebenarnya storyline dia biasa je, tapi sebabkan ada cerita lain dalam cerita Move to Heaven ni yang membuatkan kita rasa nak tengok lagi. So untuk cerita Move to Heaven ni saya akan bagi rating 7.5/10. Dan kepada korang yang nak tengok cerita Move to Heaven ni, yang suka kan cerita-cerita sedih, cerita pasal drama, family, hubungan keluarga ke, cerita ni memang korang patut tengok lah. Okay, so kepada anda yang belum subscribe lagi channel Kotak Nyaman, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem dan review-review series untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.